الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap, Barisan Pimpinan Masjid At-Taqwa, Muslimin dan Muslimat sidang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu lagi pada malam ini, insya-Allah menyambung bab yang seterusnya dalam kitab Ibadur Rahman yang telah kita berhenti pada bab berkaitan dengan kesaksian pada bulan yang lepas. Jadi saya minta izin terlebih dahulu untuk menyemak sedikit nota bulan lepas. Hari ini kitab banyak sikit sebab lupa nak catat bab mana berhenti bulan lepas. Yang catat pada iPad pun hilang. Pergi mana pun tak tahu. Pinjam orang hari ni. Jadi kalau saya tanya tuan-tuan berhenti kat mana, tuan-tuan pun tak ingat juga kan. So sama-samalah kita tak ingat. Kalau berulang tu kita ingat kembali. Kalau yang baru tu kita sama-sama tekuni, insya-Allah. Dia gitulah biasanya kan. Biasa kita sebut kita kata kita lupa, kita harap yang bawah ingat. Pun bawah kata aku pun lupa juga. Jadi sama aci dah, sama gagah dah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra. Surah Al-Isra ni yang kita tiap-tiap ataupun saban tahun kita bacakan. Ayat yang bermula dengan apa? Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Yang saya bacakan di awal tadi adalah ayat surah Al-Isra tapi ayat 4. Jadi sebagai muqaddimah pada malam ini dalam suasana yang kita masih lagi tidak meninggalkannya. Ya, ini suasana apa? Suasana rakan-rakan kata apa sahabat-sahabat kita yang se-Islam, se-akidah dengan kita masih lagi bertarung dengan kesusahan dan kesukaran yang berlaku di Palestin sana. Walaupun pada masa ini diisytiharkan gencatan senjata, tetapi Netanyahu pun sebut, dia kata gencatan senjata mungkin akan disambung tetapi perang akan tetap diteruskan. Itu Yahudi laknatullah punya ayat. Gencat-gencat jugalah sebab gencatan senjata dia orang pun takut juga, dia orang pun ada masalah juga. Terimalah gencatan senjata. Tapi pada masa yang sama kita tahu
Yahudi laknatullah ini tidak akan berundur daripada pendirian dan pandangan mereka untuk menghapuskan dan melenyapkan orang-orang Islam, khususnya di tanah yang mereka jajah sekarang. Jadi kita doakan mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadayna ila bani Israil fil kitab. Dikata apa? Kami menyatakan kepada Bani Israel dalam kitab Taurat lah dinyatakan, sesungguhnya apa? La tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'alunna 'uluwan kabira. Sesungguhnya kamu, yakni Bani Israel ini akan melakukan kerosakan di atas muka bumi. Ditafsirkan juga Palestin di sini 2 kali. Muka bumi ini termasuklah Palestin ke di Arab mana pun. Tetapi di sini disebut marratain. Marratain ini 2 kali. Ini 2 kali ini, dan sesungguhnya wala ta'lunna 'uluwan kabira. Dan sesungguhnya kamu akan berlaku sombong. Kamu akan berlaku angkuh dengan melampau. Jadi Allah dah sebut dalam Al-Quran, Bani Israel ini akan melakukan kerosakan 2 kali. Yang disebut tu 2 kali, ikut sejarahnya banyak, tapi ada sebablah disebut begitu. Seperti mana yang kita sebutkan dalam sesi yang lepas, Bani Israel ini bila mereka ramai, bila mereka kuat, mereka akan mula sombong dan angkuh. Dan bukan sahaja pada tahun 2023. Ia bermula sejak zaman lampau, zaman mereka berada di Mesir, zaman Nabi Musa, sebelum itu lagi. Bila mereka berada di sana, menumpang di tanah Mesir, kaum asalnya kaum Qibti yang berada di sana, akhirnya ditindas oleh mereka yang semakin kuat, hingga menyebabkan pemberontakan dalaman berlaku dan kaum Qibti mengambil tindakan untuk membalas kembali. Tetapi mereka ketika itu walaupun kuat, sombong dan angkuh, mereka didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa untuk masuk ke dalam mereka, membawa ajaran yang baik. Cerita panjang, cerita pendek, hujung-hujungnya cerita, di hujungnya sampailah satu peringkat mereka ni dikejar sampai ke Laut Merah oleh Firaun. Firaun ni Qibti lah, marah kat Bani Israel ni, aksen sangat. Duduk tanah orang, masuk, bila dah kuat, tindas orang. Sama lah dengan tahun 2023, panggil mereka memang macam tu. Mereka seberang Laut Merah, kemudian lepas pada seberang Laut Merah, Firaun dah tenggelam, ditenggelami oleh laut yang terbelah dan kemudian bertangkup kembali menenggelamkan Firaun. Maka mereka selamat pada masa itu. Tidak lama selepas itu, ketika Nabi Musa meninggalkan mereka untuk beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka buat hal lagi. Dengan mereka menjadikan Samiri pula sebagai orang yang dirujuk, walaupun Nabi Harun ada ketika itu. Dibuat patung lembu emas, dan kemudian berkebetulan boleh bergerak dengan sihirnya. Maka Samiri kata, ini Tuhan kita. Ya Tuhan. Satu sifat dia lagi, apa dia? Bodoh. Dia sombong, dia angkuh, dia bodoh. Dan kemudian begitulah seterusnya, mereka masuk ke negara mana sekalipun, bila mereka kuat, mereka buat hal. Mereka kuat, mereka buat hal. Sampai ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berada di Madinah, Qainuqa, Nadir, Quraizah. Kita ingat sejarah. Dan kemudian Nabi berhijrah ke Madinah, orang kata apa, melancarkan ataupun mewujudkan piagam Sahifah Madinah. Dan mereka juga mengkhianati piagam itu di akhir-akhirnya. Bukan sekadar mengkhianati dengan tidak mematuhi, sehinggakan mereka berpakat dengan musuh Islam, memerangi tentera Islam pula. Bila perang tak nak join satu hal, berpatah balik satu hal. Malahan mereka panggil pula orang-orang lain memerangi Islam. Sehingga sampai satu zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil tindakan melalui lenganan tentera-tentera Islam, menghalau mereka keluar dalam keadaan yang diberikan perlindungan, naungan, perjanjian. Mereka juga berbuat sedemikian. Pun berlaku lagi. Yang kita sebut di zaman Nabi Musa, zaman Nabi Muhammad pun jadi juga. Itu nampak gaya dah jadi trend.
Perangai mereka macam tu Yahudi ni. Kemudian inilah dikatakan dekat sini, ditafsirkan oleh Profesor Dr. Ali Asy'arawi mengatakan Marratain ini kali pertamanya itu yang dikatakan kerosakan itu adalah ketika mereka mengkhianati piagam Madinah. Dan akhirnya mereka dihalau keluar ke Madinah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyambung lagi, wa iza jaa wa'dulahuma ba'athna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu hilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula. Bila sampai masa mereka yang derhaka ini, masa mereka perangai kali yang pertama itu, dikatakan di Madinah ini, maka kami datangkan kepada kamu ibadan lana. Kami datangkan kepada kamu Bani Israel yang sombong, angkuh ni, ibadan lana, hamba-hamba kami. Yang mana mereka ini kuat, mereka ini gagah, mereka ini ganas serangannya, lalu menjelajah segala ceruk rantau, membunuh dan membinasakan kamu, membinasakan Bani Israel, dan itu janji yang tetap berlaku. Dan dibuktikan ketika zaman Nabi Muhammad mereka dihalau keluar. Mereka dikalahkan oleh tentera Islam. Jadi ibadan lana di sini bersesuaian dengan tajuk ibadur rahman yang kita bawa ini sebenarnya berkaitan. Sebab apa Allah sebut ini? Kami datangkan kepada kamu hamba-hamba kami yang kuat dan gagah. Ibadan lana merujuk kepada hamba Allah yang Allah redha, hamba Allah yang taat pada perintah Allah. Jadi orang Yahudi kali pertama mereka buat onar mengikut konteks ini adalah ketika zaman Nabi, datangnya tentera Islam yang kuat menghalau mereka. Jadi jangan kita bertanya kenapa mereka tak dihalau sekarang. Mungkin ibadan lana yang ada pada dalam konteks perang yang pertama tidak lagi muncul dalam keadaan yang kedua ini. Siapa hamba-hamba kami yang taat di tanah Arab sekarang berbanding dengan zaman para sahabat? Jadi kalau kita tengok dalam keadaan itu, maka yang kita tengok Arab Saudi, kita tengok Mesir, kita tengok UAE, kan? Kita tengoklah banyak-banyak negara itu yang nak kata ibadan lana ini, hamba yang kami datangkan yang kuat, gagah, perkasa, beserta dengan diredai Allah Subhanahu wa taala, ini sifatnya belum lagi cukup sebagaimana zaman sahabat. Jadi jangan kita rasa gentar dan risau kenapa tak menang-menang Palestin. Kerana apa? Baru kali pertama, kali kedua tak sampai lagi. Tak datang lagi hamba-hamba yang akan menghalau mereka. Apa yang berlaku sekarang ini sebahagian daripada proses untuk memusnahkan mereka. Jangan kita terlalu rasa, kenapa tak menang sekarang? Kenapa buang masa? Kenapa duk baling? Kita duk sebut kenapa orang Palestin ni buat kerja tak cerdik, duk baling batu kat kereta kebal. Nampak pelik. Tapi inilah orang Islam yang kuat akidah dia. Tuan-tuan, kalau kita ada duduk atas jalan, bawa motor, bawa kereta, kan? Kemudian ada polis trafik buat roadblock. Kemudian dia tahan kita, kita nak pergi kerja ni. Ya, kita nak pergi kerja, kita dalam keadaan yang benar. Nombor pelik betul, road tax hidup, insurans ada, lesen ada. Tapi dia tahan tu lama, soal jawab banyak. Kita lewat masuk kerja, kita geram. Kita baling batu tak kat motor trafik? Berani nak baling batu kat motor polis trafik? Berani nak baling batu kat polis yang kereta peronda tu? Walaupun kita betul. Tak berani tuan-tuan. Tapi orang Palestin dia baling batu dekat kereta kebal. Nak ambil perumpamaan, kekuatan iman mereka ini berbanding kita. Walaupun kita betul dan kita marah macam mana kat polis yang tahan kita kat roadblock tu, nak baling batu kita takut. Kalau kita salah lagi tak boleh baling lah. Saman terima lah. Kalau kita betul pun tak berani nak baling batu. Sebab apa? Masuk lokat 3-4 hari. Orang Palestin, orang di Gaza, bila dia baling batu kat kereta kebal, dua keadaan saja. Yang pertama mereka selamat, yang kedua mereka hancur. Kalau tak ditembak, selamat. Kalau ditembak dengan kereta kebal, tak ada can dah. Tapi kenapa mereka baling batu juga? Inilah keimanan dan keyakinan mereka bahawa mereka yakin Islam ini benar. Dan Yahudi ini jahat dan salah dan mereka patut dihapuskan. Kekuatan ini yang tidak ada dalam diri kita di sini. Dan kita membicarakan kenapa buat tu, kenapa buat ini, kenapa Hamas serang. Macam-macam kita duduk petikai pula. Sampai kita ambil langkah aku duduk tengah-tengah dah lah. Sebab apa? Yahudi pun aku tak sokong, Hamas pun aku tak sokong. Tuan-tuan, Hamas tu memang askar. Memang dia kena serang lah. Takkan nak suruh Dr. Gigi yang serang Yahudi, kan? Jadi memang kerja dia lah menyerang. Siapa lagi nak serang?
Takkan nak suruh tentera Indonesia pergi serang Yahudi dekat Gaza, tak boleh. Jadi itu tugasan dia dan itulah yang mereka laksanakan. Dan kita ambil tengah-tengah, duduk tengah-tengah pun tak apalah. Tak apa-apa, Hamas ni cari pasal. Bukan mereka cari pasal, mereka yakin dengan apa yang Allah sebut. Apa yang Allah sebut? Ayat yang seterusnya, thumma radadna lakum karratan alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Ayat yang ke-6 ini menyatakan bahawa selepas Yahudi ini ditewaskan, dikalahkan, maka mereka ini apa dia? Kemudian setelah kamu bertaubat, setelah kamu sedar, Bani Israel tadi, kami kembalikan kepada kamu, wahai Bani Israel, kami kembalikan apa? Kekuasaan pada kamu untuk mengalahkan mereka, musuh kamu. Kami beri kepada kamu dengan banyaknya harta kekayaan. Kami beri kepada kamu anak pinak. Kami jadikan kamu kaum yang lebih ramai pasukannya. Ini pun janji Allah juga. Bagaimana Yahudi akan bangkit kembali. Tengok macam mana mereka sekarang. Memang mereka bangkit. Semua ini Allah dah rancang. Mereka je yang lalai. Walaupun mereka nampak gah, nampak kuat, nampak kekuatan kuasa nukliernya, ekonominya berapa puluh trilionnya. Itu bukan kekuatan mereka. Itu adalah ayat 6 surah Al-Isra. Allah memang dah janji, kami akan bangkitkan kamu balik. Bani Israel ini, kamu akan jadi kaya. Memang mereka kaya. Kamu akan ada banyak anak pinak. Memang mereka banyak anak pinak. Kamu akan jadi kuat. Memang kamu kuat. Pasukan kamu akan lebih ramai. Memang pasukan kamu lebih ramai. Pasukan mereka bukan hanya berada di tanah haram Israel. Pasukan mereka meliputi Amerika Syarikat. Pasukan mereka ini meliputi Korea Selatan. Pasukan mereka ini mungkin melibatkan negara-negara Arab yang madu-madu kucing ni. Ini pasukan mereka, seolah-olah begitulah kekuatan mereka. Jadi kita tak payah tanya, sebab apa mereka kuat sangat kalau mereka ini dilaknat? Kenapa Allah nak bantu mereka? Bukan masalahnya Allah ni tak pandai. Allah dah sebut, memang ini janji dia. Lepas kamu jatuh, kamu akan bangun balik. Dan itu janji aku. Jadi jangan terkejut bila Yahudi ni hebat. Memang mereka akan hebat bila Allah izinkan dia hebat. Dan kemudian, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu buat baik, kebaikan yang kamu lakukan untuk diri kamu. Kalau kamu buat jahat, maka kesannya berbalik kepada diri kamu juga. Mereka buat apa sekarang? Buat baik ke buat jahat? Mereka buat jahat. Mereka tindas manusia. Mereka rampas tanah orang. Mereka masuk dalam rumah orang dan kemudian minta isytihar. Kita buat rumah ni rumah bersama. Two-state solution. Tuan-tuan ingat two-state solution jangan main-main. Kenapalah Palestin tak terima? Apa masalahnya? Win-win. Tuan-tuan, orang masuk rumah kita, duduk 10 tahun, kemudian kita minta keluar, dia kata saya tak nak keluar. Apa kata kita isytihar di rumah kita bersama? Makan selipar tuan-tuan. Itulah mereka. Masuk tanah orang, tak mau keluar. Kemudian nak isytihar minta ini tanah kita bersama. Itu two-state solution. Kita kata menyusahkan lawan. Tak payah lawan lah. Ambil separuh seorang. Tuan-tuan, dengan Bani Israel jangan cerita ambil separuh seorang. Tak jadi separuh. Mungkin tinggal 1/90, 1/100 pun nasib baik kalau dapat, kalau kita dah isytihar. Itu sebabnya orang Palestin, dia tegas dengan pendirian. Sekali bagi, mereka ni macam anak-anak. Dia akan kerik sikit demi sikit, lama-lama habis tanah kita. Sebab itu mufti Palestin sebelum tahun 1948, Syekh Amin Al-Husaini pernah sebut, haram ke atas kamu jual tanah Palestin kepada Yahudi. Sebab dia dah nampak fatwa dia dah keluar, tapi ada yang langgar, jual. Dia orang beli jual. Dah kali mereka lagi banyak pada orang Islam di sana. Dan mereka ini sebagaimana janji Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita kena ingat Allah sebut apa? Oleh itu apabila sampai masanya, fa iza jaa wa'dul akhirati liyasu wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhalu awwala marrah wa yutabbiru ma alau tatsbir. Oleh itu apabila sampai masa janji kami balas perbuatan derhaka kamu buat kali yang kedua, untuk memuramkan, menyedihkan muka kamu, wahai Yahudi, dengan penghinaan dan keganasan hamba kami ini, maka masjid akan dimasuki kembali sebagaimana mereka memasukinya pada kali yang pertama untuk menghancurkan apa sahaja yang kamu kuasai sampai sehancur-hancurnya. Masjid apa? Masjid Aqsa. Bila janji yang kedua sampai, mereka akan hancur balik. Dan itu yang belum sampai pada zaman kita sekarang. Jadi jangan risau tuan-tuan. Perjuangan yang ada di Palestin sana bukan perjuangan atas kertas.
Dia adalah perjuangan yang ada dalam Al-Quran. Bila ada dalam Al-Quran, akidah kita, kita kena yakin bahawa Islam akan menang. Jadi siapa sahaja yang berjuang ke arah mencari kemenangan itu, perjuangannya, perjalanannya adalah jihad fisabilillah. Dan itulah yang sedang dibuat oleh sahabat-sahabat kita di Palestin sana. Jangan kita putus asa baca doa qunut nazilah tak menang-menang. Jangan tuan-tuan. Semuanya sebahagian daripada proses. Bukan kita yang menentukan kalah menang. Allah dah janji. Nak kata tak yakin dengan ayat ni, jangan sebut main-main tuan-tuan. Ini Quran tuan-tuan. Dan bila kita yakin dengan ayat ini, maka kita yakinlah kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala peluang untuk sama-sama berada dalam proses menuju ke arah kemenangan. Mungkin bukan zaman kita, tapi zaman yang akan datang insya-Allah kita akan mengecap kemenangan tersebut insya-Allah. Jadi itu pendahuluan umum pada hari ini. Insya-Allah moga-moga kita dapat memahami yang berlaku sekarang ini bukan sekadar benda yang kita boleh nak kejar-kejar kalah menangnya, bukan. Kerja Allah Subhanahu Wa Taala ini ada yang kadang-kadang nampak depan mata terus berlaku bila kita minta. Tapi ada yang mungkin panjang prosesnya. Dan mungkin ada yang tak sempat kita rasai pun. Tapi apa pun kita yakin janji Allah akan tetap sampai pada kita semua. InsyaAllah ta'ala. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam ayat yang kita bacakan dalam sesi yang lepas adalah ayat yang berkaitan dengan kesaksian. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil-laghwi marru kirama. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang tidak berfaedah, lara, marru kirama, mereka melalui keadaan tersebut dan menjaga kehormatan dirinya. Ayat yang kita bacakan dalam sesi yang lepas ini ada dua bab. Yang pertama, menyatakan sifat ibadur rahman. Antaranya adalah mereka yang tidak bersaksi palsu. Bersaksi palsu ini maksudnya tidak kita bersumpah mudah-mudah dengan perkara-perkara palsu. Ada juga yang ulama yang menafsirkan bersaksi palsu ini dikaitkan dengan patah yang kedua ayat tersebut, iaitu tidak bersama dalam majlis-majlis yang fasik. Walau bagaimanapun kita ambil yang pertama terlebih dahulu, kita sebut dalam sesi yang lepas, bersumpah palsu tidak meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat. Dua ayat ini, dua bab dalam satu ayat ini. Antara sifat ibadur rahman, ini dah masuk yang keberapa? Yang ke-12, 13 lah kita masuk daripada awal dulu. Ini adalah yang ke-12. Tidak bersumpah palsu dan meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat. Yang dikatakan bersumpah palsu ini, kalau kata sumpah ni apa dia? Sumpah ni biasa kita sebutlah, yang kita sebut yang lepas. Yang kita sebut wallahi wa billahi wa tallahi, iaitu sumpah. Sumpah ni maksudnya ada sebab kita sebut. Mesti ada kepentingan, orang kata apa, yang besar. Yang kedua, kita sandarkan kepada nama ataupun sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahi wa billahi wa tallahi, ataupun dengan Ar-Rahman. Kita sebut dengan kekuasaan, dengan bahasa Melayu pun dengan nama Allah yang Maha Pemurah, dengan nama Allah yang Maha Pengasihani, dengan nama Allah, ataupun wabillahi wa tallahi, wallahi wabillahi wa tallahi, seumpamanya itu dikira sebagai sumpah. Dan dia mesti ada muqsam alaih, ini perkara yang kita sumpahkan. Perkara yang kita sumpah ni maksudnya aku bersumpah aku tidak akan sekian. Dia bukan aku sumpah saja, tak jadi sumpah tuan-tuan. Jadi sumpah ini kalau kita lihat, dia ada dalam dua keadaan. Satu keadaan ini yang kita bersumpah dalam keadaan kehidupan biasa. Yang kedua ini sumpah yang kita dengar biasanya hakim-hakim, qadi-qadi minta bersumpah dekat mahkamah. Kalau kata dalam setengah keadaan itu, dalam mahkamah itu, qadi kata kamu kena sumpah untuk menafikan, untuk menguatkan kenyataan kamu. Dan saya bersumpah dengan nama Allah, wallahi wa billahi wa tallahi, segala pernyataan saya dalam kenyataan saya ini adalah benar-benar belaka dan tidak ada yang bohong melainkan semuanya benar belaka. Itu yang kita menguatkan. Ada juga li'an, antaranya bila kata-kata bersumpah bila suami itu mengatakan isteri itu melakukan perhubungan dengan orang lain, dengan keluar anak yang bukan anak dia, dia bersumpah, maka isteri bersumpah balik pula melaknat kembali untuk mengatakan tidak. Dan di hujungnya mengatakan kalau aku bohong, kelaknat Allah pada aku. Yang isteri pula kata kalau aku bohong, laknat Allah pada dia, pada aku.
Jadi dalam hal ini, sumpah ini berlaku dalam keadaan yang diperlukan. Dalam keadaan yang tak diperlukan dalam mahkamah, di luar pun ada juga orang sumpah. Kadang-kadang orang sumpah ni, tu kata jangan jadi sesumpah lah. Jangan sumpah dia banyak sangat. Sebab apa? Antara syarat sumpah ni dalam Islam ini, mesti perkara tersebut ada kepentingan yang besar. Kalau sekadar nak kata sumpah aku makan nasi, aku tak makan mi goreng pagi tadi, tuan-tuan, itu membazir sumpah namanya. Dia mesti ada kepentingan yang besar. Jadi jangan biasakan bersumpah dengan semua benda. Adik-adik yang ada dalam masjid ini, bukan adik-adik lah, adik-adik, kakak-kakak, abang-abang, benda kecil-kecil semua nak main sumpah tak payahlah. Sebab apa? Orang Islam ini dipegang pada janji pun cukup. Tak payah sumpah. Kalau dia janji pun, kalau kata dia ni baik, orang percaya. Kalau kata tak janji sekalipun, kalau dia ni baik, dia tak janji pun, orang percaya pun, tuan-tuan. Mudah je cerita dia. Tapi kalau sampai tahap bersumpah ini, dalam keadaan yang memerlukan antara hidup dan mati, antara rosak tak rosaknya syariat Islam, antara kepentingan ummah, antara kepentingan rumah tangga, benda yang besar-besar, jangan biasakan bersumpah untuk semua benda. Sumpah saya dah bayar duit makan pagi tadi, tuan-tuan, perkara tu kecil untuk sumpah. Kalau wallahi wa billahi wa tallahi pula dah tak payah guna nama Allah di semua tempat, tuan-tuan. Ada tempat-tempat yang kita kena gunakannya pada tempat yang sewajarnya. Jadi peringatannya pertama, nak sumpah ini jangan sumpah suka-suka dalam semua keadaan. Dia mesti ada kepentingan yang besar, maslahah yang besar, ataupun mudarat besar yang perlu ditolak. Kemudian mesti disandarkan kepada nama ataupun sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sumpah dengan kereta aku, sumpah dengan motosikal aku, tak laku. Itu bukan sumpah, tuan-tuan. Itu tak, orang panggil tak aci, tak sah. Tapi kita kena ingat, senyum-senyum juga ada hadis Nabi menyatakan bahawa barang siapa yang bersumpah selain daripada nama Allah, maka kafirlah ia. Hati-hati, tuan-tuan, sumpah ni. Dia sumpah ni, maknanya sumpah ni besar. Yamin, sumpah ni besar. Tangan kanan kita pegang, tangan kita cakap ni sungguh-sungguh ni. Dan kalau melanggar sumpah, maka wajib bertaubat. Wajib bertaubat. Dan juga nak batalkan sumpah ini, kalau kita langgar sumpah, kena bayar kafarah. Maknanya apa? Bagi 10 makan 10 orang miskin, ataupun bagi pakaian kepada 10 orang miskin dengan makanan yang kita makan. Kalau kita makan Pizza Hut, Pizza Hut boykot sekarang kan? Tak tahulah boykot tak boykot. Apalah, kalau kita makan nasi beras ringgit, maka makanan itu nasi beras ringgit lah. Kalau kita makan, biasa kita makan mi rebus, bagi makanan asasi kita, kita yang ikut makanan kita. Jangan time makan beras siam, time bayar kafarah pakai beras hancur. Tak ci, tuan-tuan. Pakaian pun sama juga, pakaian yang bersesuaian dengan taraf kehidupan kita. Tetapi yang saya ingatkan pada bulan yang lepas, melanggar sumpah ini nampak dia punya bayaran nak lepas ke itu nampak macam mudah. 10 kalau kita makan sehari berapa? Kita makan RM50. Kalau kata 110 orang baru 500. Ayatnya macam tu bunyi. Tapi ada satu benda yang kita kena ingat. Ada dosa melanggar sumpah. Dosa tu yang kita takut, tuan-tuan. Orang kata nak bayar kafarah, boleh bayar aja sebab berduit ada. Tapi kita ingat, melanggar sumpah satu maksiat. Kata kita suka-suka melanggar sumpah itu satu maksiat. Sebab tu jangan sumpah benda yang bukan-bukan. Jangan sumpah benda yang bukan-bukan. Kalau rasa tak boleh, jangan ada sumpah awal-awal lagi. Sumpah sumpah yang abang tak nak kahwin lagi. Berani, tuan-tuan. Saya tak tahu, saya pun tak boleh jawab. Macam-macam sumpah. Kalau sumpah tu agak-agak, jangan benda-benda yang pelik-pelik ni, jangan duk cari pasal lah, tuan-tuan. Kita bukan takut yang kafarah ni, kita takut jugalah kena bayar juga. Kita takut dosa itu. Tapi kalau kita tak rasa takut dengan dosa, masalah kita lebih besar daripada sumpah kita. Kenapa? Kita tak takut dosa. Kita ni, kalau pegang pisau, kita takut pisau itu menghiris tangan kita sampai luka. Maka kita akan pegang pisau itu berhati-hati. Pegang pada hulunya, kita tak tala merata-rata tempat. Kalau nak potong daging, kita potong slow-slow, kan? Kalau kita nak potong sayur, ada cara tak bagi luka. Maknanya kita jaga tak bagi pisau tu luka. Dosa ini adalah luka dalam kehidupan seorang mukmin. Kalau kita jaga pisau daripada melukakan tangan, tapi kita tak jaga diri kita daripada berdosa, apa gunanya hidup, tuan-tuan? Luka tu plaster boleh hilang tu 3 hari. Dosa tu kau tak sempat taubat, neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita kekal siksaan itu. Masalah sekarang ini yang kita takut, orang suka bersumpah, dia tak nampak bab dosa tu. Dia nampak kalau langgar boleh bayar denda.
Dia nampak boleh bayar denda, kena pula dia ni memang orang kaya-kaya. Memang tak kisahlah, main sumpah je semua. Sumpah saya tak buat tu, sumpah saya tak buat ini. Tapi kita kena ingat, dengan setengah sumpah ini ada perkataan-perkataan tertentu yang digunakan. Contohnya, jika aku benar tidak melakukannya, aku berkata aku melakukannya, maka laknat Allah kepadaku. Ada orang sanggup bersumpah sampai tahap macam tu. Berani dia sebut laknat Allah ke atasku, sedangkan dia tahu yang dia sumpah tu tak betul. Tuan-tuan, laknat Allah ni bukan calang-calang, tuan-tuan. Ini laknat Allah ni bukan kucing gigit, tuan-tuan. Laknat Allah ni kita tak tahu panjang pendek masa dia. Dan yang kena tu kita ni menderita panjang pendek kita tak tahu. Kalau tak kena kat dunia kita belum tentu lagi, dekat akhirat nanti kita lepas. Kalau tak lepas itu panjang lagi cerita dia. Kalau tidak ada ketakutan dalam hati seorang mukmin terhadap siksa Allah, tidak ada rasa gerun dalam hati seorang mukmin terhadap dosa, maka apakah itu kita seorang mukmin? Jadi bercakap tentang sumpah, jangan tengok pada bayaran dia, jangan. Jangan tengok pada nak lepaskan dari segi material, jangan. Kita kena tengok bila aku langgar ni dosa. Dan sumpah tidak membatalkan hukum. Aku sumpah tak akan solat zuhur, tuan-tuan. Solat zuhur tetap wajib kena buat. Malahan kita berdosa kerana sumpah itu sumpah yang haram. Man kena pula bayar dendanya. Dosa tu sekarang ni masalahnya. Bila jadi ibadur rahman, dosa tu apa rasa kita bila dapat dosa? Kalau dalam hati kita dapat dosa macam biasa-biasalah, kita ada masalah. Sebab seorang mukmin dia kena takut dengan dosa. Mudah je istilah dia. Dalam keadaan sekarang kita buat dosa, kita rasa apa? Tak rasa apa-apa. Kita ada masalah. Sebab apa? Kalau kita buat dosa, kita kena rasa malu, rasa takut, rasa ngeri, rasa apa sahaja, rasa ketakutan mesti kena ada. Sebab apa? Kita kena takut pada dosa. Jadi orang ni zaman sekarang ni bersumpah suka-suka kerana apa? Dia tak terasa benda tu. Dia tak rasa ngerinya dosa. Dia tak nampak dosa itu apa akibatnya. Itu yang merisaukan kita. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dalam ayat yang dibacakan juga dalam bulan yang lepas ada sebut dalam riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad, Nabi Muhammad SAW bersabda, kesaksian palsu disetarakan dengan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang sampai tahap tinggi itu Nabi peringatkan kita. Sumpah ini, yang sumpah yang sebut tadi secara teknikalnya yang kita sebut wallahi wa billahi wa tallah itu satu dah. Yang kedua ini adalah yang dikatakan sebagai kesaksian palsu. Kita tak nampak orang berzina tapi kita kata kita nampak. Kita nampak, kita kata kita tak nampak. Kita tengok orang bagi rasuah, kita kata tak tahu. Kadang-kadang kita rasa benda tu isu teknikal dalam mahkamah. Bila kita cakap sedemikian, maka lepaslah orang tu. Kita selamatkan dia. Kita kena ingat, kesaksian palsu sama taraf dengan syirik. Tapi tak takut lagi. Sebab apa? Tak terasa syirik tu. Besar mana sangat dosa syirik. Lagi besar masalah kita bila sampai tahap macam tu. Dia sampai ke tahap manakah orang Islam ini nak disedarkan bahawa dosa itu satu perkara yang sangat ditakuti. Sebagaimana kita takut pada pisau yang melukai, sebagaimana kita takut pada api yang membakar, sebagaimana kita takut polis saman kalau tak ada road tax, kenapa kita boleh tak takut, tak kisah pun kalau kita berdosa? Sedangkan yang bagi dosa ini bukan polis trafik. Yang bagi dosa ini ada pencipta kepada polis itu sendiri. Pencipta kepada alam dan bumi, dan mereka dan Allah Subhanahu Wa Taala ini boleh mencampakkan kita ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tak rasa apa. Timbulkan kesedaran itu, baru kita akan masuk dalam yang dikatakan sebagai ibadur rahman. Dipadankan dengan ayat ini, disambung pula yang keduanya ialah apa dia sebut? Wa iza marru bil lagwi marru kirama. Dan mereka ini tidak akan menghadiri tempat-tempat yang melakukan perkara yang dilarang. Bila mereka bertembung, mereka bertembung dengan perkara-perkara tersebut, perkara-perkara sia, lara, maka mereka akan melaluinya. Mereka akan melalui ini, bukan melalui ini, melalui maknanya bypass, macam bypass lah, melaluinya dengan cara membersihkan diri daripadanya. Jangan kita duk ingat pula pergi konsert tu salah satu perkara ibadat. Orang kata orang nak marahlah. Ini perkara-perkara lara. Apa yang dikatakan lara? Yang tidak mendatangkan manfaat kepada agama, yang tidak mendatangkan manfaat kepada diri. Agama dengan diri yang tidak mendatangkan manfaat kepada, yang kita sebutlah nyawa, akal, maruah, keturunan, harta, semua kita sebut, semua tu hafal belaka.
Tapi bila sampai datang konsert kena pergi juga. Sebab apa? Rasa nak seronok. Nak seronok je bukan apa pun. Tapi lara. Tapi dalam ayat ini antara ibadur rahman sifatnya bila bertembung dengan perkara-perkara, dengan perkara tempat-tempat yang melakukan perkara yang dilarang, maka mereka akan melaluinya dengan menjaga kehormatan mereka. Walaupun yang buat konsert itu sokong Palestin. Saya minta maaf lah saya kena petik perkara ini. Kerana apa? Maksiat yang dilakukan oleh satu pihak ini tidak boleh membolehkan kita menghalalkannya kerana dia menyokong perkara yang lain. Ini orang panggil agenda-agenda halus. Agenda-agenda halus. Selama ini kita marah kerana isu LGBT. Tapi kerana dia sokong Palestin, tak apalah bagi dia masuk. Lepas ni cari pula siapa-siapa yang kata sokong Palestin, bawa masuk semua. Bawa lah masuk semua. So anak-anak kita pergi semua. Sebab apa? Pintu sudah dibuka. Dan pintu yang dibuka itu apa manfaatnya? Hanya kerana menyokong Palestin. Jangan tuan-tuan. Perkara-perkara lara ini ceritanya bukan cerita hari ni berlaku esok habis tuan-tuan. Dosa itu berpanjangan. Dan sampaikan ada kawan-kawan kita yang kata apa melamar antara satu sama lain dalam konsert dan berbangga. Kita tidak menyalahkan individu, tetapi bila suasana telah diwujudkan, maka syaitan dah jadi orang kata apa? Kita bagi orang panggil apa? Wildcard kat dia. Bagi bonus kepada dia untuk melebarkan perkara lain. Dan kemudian mereka yang menentangnya itu yang dipandang sebagai ekstrim. Bagaimana normalisasi pembudayaan maksiat songsang ini telah menukar persepsi masyarakat. Kemaksiatan itu boleh datang, orang yang membangkang itu adalah mereka yang jumud. Wal iyazubillahi min zalik. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ya Karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah.
La ilaha illallah. Allahumma rabb hazihi da'wati. Amr bin Qais berkata, maksud yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah mereka, yakni manusia yang beriman, tidak pernah menyaksikan tempat-tempat maksiat, majlis-majlis keburukan yang banyak perkataan kejinya. Sedangkan satu pendapat mengatakan mereka tidak memberikan ataupun menyengajakan berkata dusta kepada yang lain. Ayat wa iza marru bil lagwi marru kirama, tafsir Ibn Katsir, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui sahaja dengan menjaga kehormatan mereka. Maksudnya, mereka tidak menghadiri perkataan-perkataan kotor yang tidak berfaedah, dan jika secara kebetulan mereka berhampiran dengan tempat-tempat sedemikian, mereka tidak sedikit pun akan terkena kotoran dosanya kerana mereka melaluinya dengan pantas. Tuan-tuan, dalam ayat ini, dalam bahagian yang kedua ini, adalah peringatan kepada kita, bukan sekadar konsep tadilah. Kalau kita jumpa orang tengah bergosip, berdua, tiga, empat orang bercakap, mengumpat tentang orang lain, kita lalu, maka sama juga, jangan kita menyertai dia. Apa sahaja yang kita lalui, kita nampak ada kemaksiatan, maka berlalulah kamu daripadanya. Malahan dalam satu kisah, dan satu zaman para sahabat dahulu, ada seorang ini, dia tidak minum arak, tapi dia berada dalam majlis minum arak dan melihat kepada majlis tersebut. Maka setelah tangkapan dibuat, maka mereka yang minum arak dengan beliau turut ditangkap bersama. Dan kemudian apabila ditanya kepada hakim, maka hakim menyatakan bahawa kau cambuk ataupun kau hukum mereka yang ditangkap ini semuanya. Adakah yang termasuk ini adalah mereka yang hanya melihat? Ya, kerana ia berada dalam majlis walaupun ia hanya melihat. Bukan minum arak ini, maka sama-sama kena. Cuma yang minum arak ni hukuman berlainan, yang ini hukuman berlainan, tetapi hukumannya berada dalam majlis tersebut sama juga. Kerana apa? Tidak melakukan apa-apa dan tidak ada manfaat. Kalau penguatkuasa masuk dalam pub karaoke, itu bukan lara, sebab itu penguatkuasaan. Itu berbeza, tuan-tuan. Jadi ini yang masuk dalam majlis yang tidak boleh untuk kita menghindarkan diri, tidak boleh untuk kita mencegah, tapi kita masuk dalam keadaan kita tahu kita tak patut masuk. Itu dikatakan perbuatan yang tidak berfaedah. Kalau tugas kita tu imam, memang tugas kita menangkap orang yang buat maksiat, kita masuk ke dalam keadaan maksiat tersebut, itu tugasan kita. Tapi kalau kita hanya mampu lalu, mampu tengok dan kita tahu kita tak mampu nak buat apa-apa, baik kita lalui sahaja kawasan tersebut dengan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini dua sifat ibadur Rahman pada malam ini. Kalau kita nak termasuk dalam ibadah lana dalam surah Al-Isra tadi, sebahagian daripada mereka yang turun yang akan menghapuskan kejahatan Yahudi Zionis laknatullah ini, maka kita bermula dengan kuatkan diri kita dahulu. Dan semudah kita kata bukanlah nak kuatkan diri itu dengan kita belajar main pedang, main perang, main senjata, tahu cara nak lancar roket, tak tuan-tuan. Hanya bermula dengan ada benda maksiat, jauhi. Boleh bercakap, jangan bohong. Bila bersumpah, jangan palsu. Maknanya apa? Diri sendiri ini perlu diperkuatkan, insya-Allah. Baru kita akan dapat nilai ataupun kualiti yang sama. Ibadur Rahman ini sebagaimana yang kita nampak ni di Palestin sana sekarang. Bukan sekadar orang tua-tua, yang budak-budak ini pun konsep tauhid kita tengok macam mana video yang disebarkan. Bagaimana dia tahu bahawa ini adalah kerja buat Allah. Bagaimana dia tahu dia mati itu adalah syahid. Kita sekarang tuan-tuan tak sampai tahap macam tu. Yang kata anak-anak, mak ayah anak pun belum tentu lagi tuan-tuan. Jadi nak kuatkan diri bermula dengan perkuatkan diri kita secara dalaman. Dan ini yang diajarkan sekecil-kecil, menjauhi daripada tempat maksiat itu adalah salah satu daripada kerja buat kita untuk menguatkan diri kita. Maka insya-Allah kita yakin pada janji Allah, maka kita kena lebih berusaha untuk masuk dalam golongan yang Allah janjikan sebagai pembantu-pembantu agama ini untuk menghapuskan mereka yang jahat. Lepas pada tu kita bolehlah nak sembang, nak kata Yahudi Zionis laknatullah ni kita jahat, kita nak perang apa semua tu tak ada masalah, tu kau cakap. Tapi mulakan dengan perbuatan kita ini dah terlebih dahulu. Kalau kita sendiri tak mampu lagi menolak majlis maksiat dan kita ini
ucap pula alhamdulillah majlis berjalan lancar kan. Berjaya, konsep berjalan lancar. Kita nak kata apa, nak jawab apa depan Allah Subhanahu Wa Taala. Senang tanya, kalau Nabi ada, Nabi suka tak benda tu? Senang aja jawapan dia. Kalau dah tahu jawapan dia, insya-Allah kita kembalilah kepada jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala tuntuni kita, maka insya-Allah kita akan masuk dalam golongan disebut sebagai ibadur rahman, yakni hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang diredai, yang dirahmati oleh Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Allahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw